Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasihi saudara pengacara Majlis Ilmu kita pada malam ini, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Salahuddin bin Sulaiman, Imam Utama Masjid Daerah SPU Terus, yang berbahagia pegawai-pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan usia sehingga kita semakin menghampiri satu bulan yang istimewa, bulan yang dipanggil Sayyidus Syuhur, penghulu bagi segala bulan. Satu-satunya nama bulan itu disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan buka Quran, bulan lain tak ada disebut dalam Quran, melainkan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Itu satu-satunya nama bulan yang ada dalam Quran kerana kemuliaannya, yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah 6 ataupun 7 hari lagi kita akan bertemu Ramadan, bulan yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya jumpa sejak daripada Rajab lagi. Bila masuk Rajab, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rajab dan berkatkanlah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan Ramadan. Ballighna Ramadan, bagi kami sampai boleh jumpa Ramadan. Satu-satunya yang bulan yang Nabi doa supaya Allah sampaikan kita, pertemukan kita dengannya. Itulah dia kehebatan Ramadan Al-Mubarak, yang penuh dengan kebaikan. Sampai saja kita dapat bertemu, diampunkan dosa kita di antara Ramadan lepas dengan Ramadan yang akan datang. Salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Sembahyang 5 waktu, kata Nabi SAW, dan Jumaat ke Jumaat yang satu lagi, Ramadan ke Ramadan yang satu lagi,
diampunkan dosa di antara kedua-duanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kita sembahyang 5 waktu, kita sembahyang maghrib tadi duk tunggu Aisyah, Aisyah kita sembahyang, dosa kita di antara maghrib dengan Aisyah diampunkan oleh Allah. Sembahyang pula subuh, dosa kita di antara Aisyah dan subuh diampunkan. Begitulah seterusnya. Dan Jumaat ke Jumaat, kita sembahyang Jumaat minggu lepas, kemudian kita boleh hidup lagi, jumpa pula Jumaat yang nak mai ni, nak akan datang, diampunkan dosa kita di antara 2 Jumaat itu. Demikianlah dengan Ramadan ke 1 Ramadan. Kita dapat hidup, Allah panjangkan hayat kita, usia kita, kita dapat dengar suara azan maghrib malam 1 Ramadan. Tak dengar pun serupa lah, nak kawah bekok kacau. Dengar makna dia hidup lah sampai maghrib malam hak mula nak tarawih. Lepas maghrib tu kita sudah masuk Ramadan. Diampunkan dosa di antara Ramadan dulu sampailah Ramadan kita. Tuan-tuan, terlalu banyak kelebihan yang ada dalam Ramadan. Nabi kata, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah umat-umat aku mengetahui kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, mereka akan bercita-cita minta kepada Allah supaya sepanjang tahun itu semua jadi Ramadan mereka, bukan dekat sebulan. Itu lau ta'lamu ummati, kalau umat aku tahu dia minta setahun Ramadan. Tapi kalau tak tahu sebulan pun dia gaul pula dah. Orang kata ni 6 hari lagi nak puasa. Loh, awak lekas dah. Kedai mana pula nak buka pintu ke belakang? Ada serabut. Pasal dia tak tahu. Dia tak seronok untuk menerima Ramadan. Bukan dekat setahun, sebulan pun dia tak seronok. Yang seronok setahun Ramadan tak boleh ada. Kawan-kawan kita lah haknya doa pasal Ramadan. Dia kata setahun pun tak apa kan? 5 tahun lagi bagus. Jual apa pula aku? Dia buat sampai ikan keli tu bagi merah menyala sikit, habis cerah. Balik-balik tak rasa apa pun. Orang beli menjaga tak apa, menjaga elok tuan-tuan, perempuan rezeki bulan Ramadan tak salah. Tapi tolonglah buat macam kita nak makan. Macam kita nak makan, kita nak yang sedap, kita nak yang baik. Jangan kecoh, jangan tuan-tuan, bila itu jangan bohong. Jual temikai bulan puasa orang tak beli sebiji, tak habis. Taruh lama-lama simpan, dia jadi lembek, tak syok. Butik boleh lembek. Jadi dia belah, dia jorong tubuh plastik. Kita pun tengok merah menyala. Hak tu dulu terpuang ni. Balik-balik buang plastik putih, haram lah, dia kecoh. Jangan, tak baik buat bulan Ramadan macam tu kan? Jujurlah, kita dapat pahala. Hak niaga teruskan, tapi lebihkan timbangan tu. Hak lebih tu kita niat bersedekah walaupun sedikit. Dua-dua dapat, duit dapat, pahala dapat. Ramadan pula diganda pahala. Afdalus sadaqah fi Ramadan, kata Nabi. Sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, ini di antara
Ramadan yang sedang kita nantikan. Kalau kita renung, kita fikir, tengok hadis-hadis Nabi yang cerita tentang kelebihan Ramadan, kita akan dapati apa yang kita cari dalam hidup ini sebagai hamba Allah untuk nak balik ke akhirat Allah, dia terkandung di dalam Ramadan. Kita cari apa atas dunia ni? Sebagai seorang hamba Allah, nak pi akhirat. Satu, kita cari pahala amal, kan? Yang ni yang kita duk buat. Sebab akhirat, kita nak dapat apa yang kita nak di akhirat, dia kena buat di dunia. Dunia, akhirat tak sama dengan dunia. Dunia kita nak apa pun, kita kena mai ke dunia, kan? Cari baru dapat. Nak duduk di Teluk Ayak Tawak, mai cari rumah sewa ke, beli ke, tanah lot ke, mana ada tanah lah. Duduk mai buat, mai dulu. Tapi akhirat jangan. Jangan. Tuan-tuan sekalian, sampai di sana baru nak buat, sorry, jangan siapa-siapa pergi sampai di padang mahsyar tengok amalan tak apa banyak. Dia tanya malaikat ni, masjid dah, masjid ni. Oh, dia buat nak pergi masjid dah. Dah, ni yang kita buat atas dunia ni lah. Dalam hadis tentang kelebihan bina masjid, Nabi kata apa? Man bana masjidan lillah, banallahu lahu mislahu fil jannah. Atau kama qala, siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah bina baginya sepertinya di dalam syurga Allah. Mahligai lah. Kita nak mahligai kita cantik lah, syurga besar, dunia tempat kita buat. Antaranya Rasulullah kata apa lah hadis tadi, buat masjid. Orang nak buat masjid baru, nak tambah masjid yang dah ada, oh jangan lepas peluang. Inilah peluang kita membina mahligai kita dalam syurga Allah. Satu lagi hadis dalam kitab Bahrul Mazi pada, siapa yang sembahyang 12 rakaat sehari semalam, dibina bagi dia mahligai dalam syurga Allah. Kita rajin sembahyang qabliyah, ba'diyah, tahajud apa semua, kurang 12 atau 13 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan mahligai di dalam syurga. Kena buat di dunia. Jangan tuan-tuan masuk syurga tengok tempat duduk terlalu besar. Dia pergi tanya malaikat ni, kedai bata mana, kedai pasir, simen, nak buat rumah lalu. Bukan dia. Dia bukan macam dunia. Apa yang kita buat atas dunia, yang kita pungut waktu kita hidup, itulah harta kita yang kita nak belanja di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Allah sediakan peluang untuk kita dapat pahala ni, masya-Allah. Sehingga ada hadis daripada Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW menyatakan, amalan-amalan sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan beri pahala sebagaimana kita kerjakan amalan fardu. Allah, bulan lain tak ada, dan bulan lain biasa, tapi Ramadan dilipat gandakan amalan, dan setiap amalan fardu yang kita lakukan digandakan sehingga 70 kali ganda. Mana ada bulan bulan lain macam ni melainkan Ramadan. Tuan-tuan sembahyang tarawih, perempuan sembahyang tarawih, kita usolli sahaja, aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Sebut sunat, tapi pahala yang Allah nak bagi kepada kita adalah macam kita sembahyang fardu. Sebab tu bulan lain tak ada.
buat bagi banyak, no. Tumpang Allah bagi masa, bagi hayat kat kita jumpa Ramadan lagi sebagai syukur, ya Allah, tahun ni nak sembahyang tarawih habis dah, lalu tak habis. Lalu kadang-kadang kalau masjid buat 20, habis 8 tu Imam Ghalib belakang cerah. Tinggal orang tua hak bol join berlonggang. Habis tak? Rugilah kita. Bulan Ramadan akan datang belum tentu milik kita. Boleh. Maklum-maklum pun perhabis. Lah korang lah dulu malam 20 pakat salam dah semua. Minta ampun, minta maaf lah. Nohoi kami Malaysia tak main dah. Malaysia nak mula buat elemen London. Cerah masjid. Tuan-tuan, rugi kita. Ini peluang kita nak membuat, nak mencipta harta yang akan menjadi milik kita, yang kita nak belanja di hari yang tak laku lagi dah duit ringgit kita. Kita duduk dalam kubur, Nabi kata apa? Bila diletakkan seorang hamba Allah dalam kubur dia, datang sembahyang dia menemani dia. Sembahyang jadi teman kita. Kita banyak sembahyang kan ramai teman. Datang puasa dia menerangi kubur dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kabur dengan ibadat, dengan apa nama tubuh yang Allah bagi kat kita. Cari pahala Allah dalam bulan Ramadan. Kita baca Quran, hukumnya sunat, tapi kita baca di dalam bulan Ramadan. Serupa kita buat amalan fardu, baca. Lagi pula Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Lepas tu ada tutup guru kata Quran ni dia serupa tuan rumah Ramadan. Tuan rumah Ramadan. Siapa yang masuk bulan Ramadan dia tak baca Quran, macamlah satu orang pergi rumah seseorang tak jumpa tuan rumah. Dia pergi masuk dalam rumah, pergi makan laksa, kawan tu pun balik, kawan tu pun semua belah balik itu, tuan rumah tak jumpa. Lebih kurang lagu tu lah, adab korang lah. Pergi makan kenuri, tuan kenuri duduk tunggu depan tu, dia pun buat dengan pintu macam kebang baru. Dia masuk ke belakang, dah nasi 2 pinggan, lepas tu apa balik pula, lepas tu apa lagi es krim apa semua, dia belah balik dulu. Tuan rumah tak jumpa, tak syok lah. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis tentang puasa menceritakan bagaimana keadaan Nabi di bulan Ramadan. Antaranya Rasulullah bertadarus Al-Quran dengan Sayyidina Jibril. Tadarus, Nabi baca, Jibril dengar, Jibril baca, Nabi dengar. Kita pun buat di masjid, dah tentu buat di rumah, boleh baca. Suami baca, isteri dengar, isteri baca, suami dengar. Last sekali mu'ahang baca semua, aku dulu mengaji tak habis. Tak apalah, asal kita dengar Al-Quran, baca. Alhamdulillah orang kita rebut bulan Ramadan ni sampai tak tahu berapa kali khatam, walaupun tak disyaratkan khatam. Kadang-kadang kita duk sebut khatam ni, kawan-kawan yang tak ada masa baca Quran atau yang tak mampu baca Quran, sedih dia. Boleh khatam tu lebih baiklah. Yang penting kita bersama dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, baca. Boleh dekat juzuk pertama aja. Dulu ni mengaji dekat juzuk pertama, lepas tu orang tua suruh nikah, tak mengaji dah. Boleh dekat tu, baca ulang hari-hari baca, tak ada masalah. Tak boleh juga, tak boleh ustaz, yang boleh dekat juzuk amma aja. Elok habis juzuk amma tu tok guru mati, tak mengaji dah sampai dah. Tak apa, ulang.
Itu apa ayat lazim tu baca tak ada. Ayat lazim pun tak boleh ustaz. Ni berat ni. Nak buat macam mana ada. Satu masa dulu lah orang tanya, ustaz bagilah satu panduan macam mana saya nak dapat pahala Al-Quran juga ni, nak baca tak reti kan. Saya teringat satu peristiwa kan, Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah kan. Rasulullah ni dia selalu bila nak tidur, dia tak tidur terus. Rasulullah akan bersembang, bergurau dulu dengan isterinya Aisyah. Ni Nabi. Tuan-tuan pun kalau buat begitu, tuan-tuan hidupkan sunnah. Sembanglah dengan bini belum tidur. Kau pakai tidur seorang belah ni, seorang belah ni. Sembang. Barang siapa berkelahi ketika hendak tidur suami isteri, maka rugilah ia. Itu hadis saya, bukan hadis Nabi. Pergi berkelahi pula, jangan kata nak melawak. Rasulullah bergurau antara gurauan Nabi. Nabi kata, wahai Aisyah, mafhum dia ada. Khatam olehmu akan Al-Quran sebelum tidur. Aisyah ni dia orang betul, dia kira nak baca lah, bukan lagu Kak Choh Teluk Yak Tawak. Kak Choh Teluk Yak Tawak ni kan, cik abang dia kata, hang khatam Quran dulu sebelum tidur. Dia jawab berkepui, ingat senang nak habis 30 juzuk, pukul berapa baru dah habis. Yang mereka lenak kita dah baca Quran, buru-buru bertiak lagi. Saja alam lawak dan Aisyah dia kira nak baca, itu Nabi kata, dah macam ni, baca olehmu suratul Ikhlas 3 kali sebelum tidur, seolah-olah engkau khatam Quran pada malam tu. Ni fadilat baca suratul Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Amal tuan-tuan, bukan Nabi kata kat Aisyah saja, kat kita semua. Sebelum tidur baca 3 kali, seolah-olah khatam Quran malam tu. Jadi saya ingat, saya nak ajaklah sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang malang nasib dia tak boleh baca Quran, baca suratul Ikhlas banyak-banyak bulan Ramadan. Pegang tasbih, hari ni aku nak baca 1000. Surah Ikhlas pun tak boleh ustaz. Ya Allah, berat. Tak boleh surah Ikhlas, baca surah Qul Huwallah. Berat Allah. Qul Huwallah pun tak lepas, pederah Qul Hu 3 ni. Hak mana satu? Surah Ikhlas, Qul Huwallah, Qul Hu. Dan tu jelah kan, baca Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun paling lekeh lah, zikrullah lah, paling tak ada apa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua ni ada dalam Quran, kita baca jugalah. Jangan tak rebut langsung, kerana Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bainan, juga sebagai yang membezakan di antara kebaikan dan keburukan. Tuan-tuan, banyak pahala. Satu, apa lagi? Sedekah pada bulan Ramadan. Dia tak sama dengan kita sedekah bulan-bulan lain. Tuan-tuan, bulan tabung masjid bulan Syaban dengan bulan Ramadan tak sama. Buh dalam bulan Ramadan digandakan sebagaimana kita mengerjakan ibadah fardu. Kita gunakan harta benda wang ringgit kita pula bagi makan orang yang berbuka puasa. Masya Allah, Nabi kata dia dapat pahala sebagaimana orang yang berbuka tu dapat hari itu, dengan tidak kurang pahala dia, dan diampunkan dosa dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bagi makan jamu seorang yang berpuasa hari itu. Hari itu seolah-olah kita dapat 2 puasa. Puasa kita, puasa dia, dengan tak kurang lah dia. Ingat senang nak puasa kita sendiri pun jenuh, no?
Entah nak buka puasa punya tahan lapar, tahan dahaga. Kita jamu makan 10 orang, masjid buat majlis buka puasa, kita pun bagi sumbangan sama, kita dapat pahala. Berapa orang berbuka puasa dengan hak kita? 10 orang. Kali itu kita dapat 11 pahala puasa. Allah. Tapi jangan tuan-tuan silap faham dah lah. Takut juga. Dia fikir, oh lagu tu ke mai tahun ni ingat nak bagi makan 30 orang. Oh nak buat di rumah, masak apa semua, panggil 30 orang main buka puasa. Dia atur rumah, dia hidang, dia apa semua, serve semua. Kan 30 orang. Dia duduk tengok jam. Tuan-tuan boleh buka lah. Semua buka. Yang dia tak buka puasa. Orang hak main ramai itu tanya, hang tak buka puasa ke? Aku tak puasa. Pasal apa tak puasa? Ni bagi makan hampa 30 orang selama sebulan. Hak ni bengong lama dia. Kelebihan dan kewajipan kita tak lepas juga. Lepas kita tak lepas juga. Pahala berkebut. Zaman Nabi ada seorang sahabat miskin. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni susah, macam mana nak bagi makan orang berbuka? Lalu Rasulullah kata, cari jalan juga, bagi orang berbuka walaupun sebiji kurma, segelas ayak, bagi. Jangan tak dapat pahala berbuka puasa bagi makan orang berbuka puasa. Bulan lain tak ada ya. Tuan-tuan berkebut-kebut. Alhamdulillah di tempat kita rata-rata masjid kan. Dulu bubuk kaji lah kalau singgah masjid. Yang tu yang senang pakat lagi. Nak buat orang tua kita dulu nak bagi peluang anak karya ni boleh bagi makan orang buka puasa. Nak buat banyak-banyak tak mampu, dulu susah. Jadi nak buat bagi dapat juga pahala tu macam mana? Masjid buat tabung bubuk kaji. Orang Kuala Lumpur panggil bubuk lambu. Wahai kaji tu lah. Yang tu yang senang. Kaca dulu-dulu kawah apa? Hela dengan mereka. Satu kawah tu dekat 1000 setang. Buah daging dengan tulang dengan ayam apa. Dulu buat biasa ya. Udang dia. Lepas tu bagi makan. Semua kita dapat pahala memberi makan orang berbuka. La ni Allahu Akbar. Singgah-singgah kurma ayam. Tengok pula kambing pula, hebat. Ni kesedaran kita akhir-akhir ni. Dulu tengok Mekah Madinah. Mekah Madinah tuan-tuan, lepas asar nanti trailer mai parking di semua jalan. Kita balik semayang pakak bagi nasi ala ayam lah apa nak buka puasa. Berkebut. Saya biasa buka puasa di Madinah. Kan? Dia kata Madinah Mekah ni kita tak payah makan di hotel, buka puasa di masjid. Sungguh tuan-tuan ramai. Saya masuk pagar Masjid Nabawi tu, kata seorang Arab main tangkap dia. Kita pun tengok dia dengan jubah putih, serban merah dia tukuk kepala. Selalunya pakai lagu tu polis masjid. Kita pun duk fikir apa tak kena aku ni, dia bertangkap. Dia heret lah tu, kasar kami Arab. Heret pergi mana? Rupanya buat naik ke masjid, tak dekat jadah tu, depan tu ada kurma, ada roti, ada ayam. Rupanya hak dia buat mai, dia nak suruh kita buka puasa dengan hak dia. Sampai macam tu. Saya pun duduk dekat pintu tu. Di luar mana ada lagi lah. Duduk tengok, oh dia suruh buka puasa dengan hak dia ni. Tak apa. Balik tengok belakang di dataran, nasi biryani kambing. Allah silap buat tang ni. Pasal silap tak apa, redha je lah. Duduk sekali lagi, dia bangun pula nak pergi tangkap lagi seorang mai duduk. Dia pergi nak tangkap kawan tu, saya belah ni lari pergi duduk tang situ. Kita bawa kena gaya. Tak apa, syok lagi kita buat. Duk saat dia main balik, dia tarik balik. Tadi hang duk tahu hang lari macam ni, tak boleh, heret balik. Haram tu. Kita duduk dalam tu syok lah. Tuan-tuan,
berebut-rebutnya nak bagi makan orang berpuasa kerana kelebihan dia cukup besar. Jadi mai kita bersedia, kita buatlah bajet sikit untuk kita ambil pahala beri makan orang yang berbuka puasa. Habis tak boleh banyak sikit, sebelah rumah kita ada, kiri kanan, atas bawah ada, kita boleh. Bulan lain tak ada, bulan Ramadan. Jadi pendek kata, bulan Ramadan apa pun yang kita buat sentiasa pahala Allah mencurah-curah kepada kita. Kita iktikaf, pahala Allah masya-Allah. Nabi beriktikaf pada bulan Ramadan. Apa lagi? Berzikrullah. Yang sunat-sunat ni jangan kita pandang kecil, kerana anugerah Allah itu untuk menjadi perbendaharaan. Harta kita yang sebenar untuk kita belanja di hari kita tak boleh buat dah, iaitulah akhirat Allah. Inilah solid jadi harta kita yang sebenar. Adapun duit kita yang duduk dalam bank yang sure, kita tengok bukan online banking, duk tengok, oh alhamdulillah banyak tu juga. Isu tengok tu hak dalam tu belum tentu hak kita, belum tentu. Tengok sampai satu masa sakit, orang bawa pergi Lamwai, atas situ bagus pergi doktor kata pakcik kena operation. Berapa kena? 40,000. Duduk dah. Rupanya duit yang aku duk simpan selama ni hak hospital punya, bukan aku punya. Dia kata tuan-tuan, nak malang lagi kita simpan. Umur pendek meninggal. Mati tinggal bini duk kemas lagi. Kawan-kawan kita juga, kawan lain main mengorak-ngorak dia mau. Nikahlah depa, joli hak kita duk simpan dulu. Rupanya hak laki baru bini kita punya. Kita melongkor dalam kubur. Sebab tu nak simpan pun biarlah pada-pada. Paling tidak pun apa yang kita ada, wang ringgit, harta benda, bila kita diambil Allah, otomatik jadi hak milik orang lain. Diperaid habis. Sekupang pun dia bertabuh dalam khanda kita. Tak pernah hambuh. Habis. Tapi amal kebajikan, pahala yang kita buat daripada harta yang Allah bagi kat kita, pahala yang kita buat melalui tubuh badan yang sehat yang Allah bagi kepada kita, ini solid jadi harta kita. Siapa tak boleh ambil, tak boleh peraih. Saya duduk juga agama lama lah, mereka nak benjin lah. Tak pernah tengok lah. Duk tengok selalu ni orang mai nak buat peraih, ayah mati, buat mai waris-waris semua nak minta buat peraih harta. Tak pernah orang mai tuan ni harta kami dah peraih habis dah semua, adik-adik semua, duit, tanah, apa barang mai semua dah buat peraih habis dah. Cuma satu dia nak minta tolong. Pak kami ni dia rajin puasa sunat, dia rajin sedekah, dia rajin bangkit malam. Jadi nak minta tolong peraih pahala dia tu bagi kat kami RM2. Tak ada. Kalau ada kita nak buat penyepak lagi. Dah lah kata kawan tu apa pun dah. Pahala pun nak ambil. Sorry, tak boleh. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang buat amal-amalan soleh itu untuk diri dia, bukan orang lain, tak boleh ambil. Wa man asaa fa 'alaiha, dan siapa yang melakukan kejahatan fa 'alaiha pun dia tanggung sendiri. Tapi harta benda semuanya akan menjadi milik orang lain apabila kita mati. Jadi sebab tu nak simpan, nak sayang pun biarlah patut-patut. Tukarlah supaya dia menjadi harta kita yang hakiki. Banyakkan bersedekah bulan Ramadan. Banyak memberi makan orang yang berpuasa.
berbuka lah, bukan tengah hari. Nabi kata barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, makan makna berbuka, bukan makan tengah hari. Jadi banyak anak yatim, fakir, miskin bersedekah tak sama dengan kita sedekah bulan lain. Nabi kata afdalus sedekah sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan. Sedekah anak yatim, ada riwayat yang menyatakan setiap langkah kita keluar rumah mencari fakir, miskin, anak yatim untuk diberi sedekah, diampunkan dosa kita. Kan dia afdal kita sedekah ni kita sendiri pergi bagi. Boleh juga kita wakil kat masjid, tapi afdal untuk mendapat pahala dan hikmah yang nampak bila tengok orang susah, kita nampak alhamdulillah Allah bagi nikmat kat aku kan. Anak-anak aku tengok anak yatim, syukur Allah bagi. Aku pun tak ada anak-anak aku ni lagu depa lah. Kan. Dan anak-anak yatim ni pun syok. Depa tak ada apa. Ni bagi sungguh lah kata ni orang masjid ni pakcik masjid Teluk Etawak ni tiap-tiap minggu main rumah bagi makanan lah, bagi duit lah, tiap-tiap minggu. Sampai sebulan, 4 minggu. Minggu akhir tu pi pula rumah anak yatim ni bagi baju raya apa semua. Lama-lama budak-budak ni kata, baik sungguh pakcik, macam arwah ayah kami. Apa seronok. Lepas tu dia offer kat kita. Dia kata, mau pakcik jadi ayah kami. Kita pun kata, kalau mak hampa mau, apa salah? Hampa dekat tolong mak-mak dia sekali. Kan? Tu kalau wani lah. Tak wani dengan mereka. Raya ke mana, apa ke mana. Yang tu lah, melawak tuan-tuan. Banyak sumber pahala yang kita boleh ambil di dalam bulan Ramadan. Maknanya, bulan Ramadan, bulan gedung pahala Allah terbuka luas untuk kita. Rebut tuan-tuan untuk mengumpul harta kita yang sebenar, iaitulah kebajikan dan pahala. Apa lagi yang kita perlu dalam hidup ni? Kita cari apa sebelum kita balik kepada Allah? Sebagai manusia, insan biasa, sudah pastilah kita memerlukan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita bukan malaikat. Hebat mana pun kita, tinggi mana pun kepiah lebay kita manusia yang Allah bagi nafsu kepada kita. Sehingga Nabi kata an-nas la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia tidak sunyi lepas daripada salah dan lupa di sisi Allah. Maka bulan Ramadan, bulan maghfirah, awwaluhu rahmah. Bertemu saja kita dengan Ramadan Allah, kita dapat pandangan rahmat Allah, kasih Allah kepada kita. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya pula terdapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, di akhir Ramadan dibebaskan daripada neraka. Maghfirah, keampunan Allah sentiasa terbuka untuk orang yang mencari keampunan. Bukan saja kita, bahkan dalam riwayat yang lain, malaikat tolong minta ampun kepada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam bulan Ramadan. Fa innal malaikata yastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Bila mai bulan Ramadan, antara keistimewaannya para malaikat memohon keampunan kepada mereka, yakni umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunkanlah mereka. Tiap-tiap hari, fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap siang dan malam. Bila kita bertemu saja Ramadan, tuan-tuan, siapa malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang tak tahu derhaka kepada Allah. La ya'suna ma amara Allah. Dia tak pernah derhaka kepada perintah Allah, sentiasa taat pada Allah, sentiasa patuh kepada Allah.
Malaikat ni yang bersih mohon doa kepada Allah untuk kita. Kita kalau doa untuk mohon ampun ke Allah, minta apa pun, Tuhan cek banyak benda. Macam zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki dalam masjid. Dia doa dengan penuh khusyuk. Allahumma, Allahumma, dengan menangis-nangis dia. Lalu Nabi kata, mat'amuhu haram, makanan dia dari sumber yang haram. Wa mashrabuhu haramun, makanan dia daripada sumber yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia pun daripada hasil yang haram. Maka bagaimana Allah Ta'ala nak menerima permohonan dia? Jadi maknanya kita kalau manusia biasa ni Allah tengok banyak benda. Ini malaikat. Malaikat yang sentiasa taat, yang sentiasa patuh, yang tak ada nafsu, yang tak pernah buat dosa kepada Allah. Malaikat ni doa pada kita. Tuan-tuan, kita ada beberapa keadaan diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malaikat doa pada kita. Antaranya kita duduk dalam masjid dan mengaji. Tidaklah satu kaum berhimpun mereka itu di dalam rumah Allah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid. Yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan duk pelajari ilmu-ilmu daripada Al-Quran, fiqh, kata kita. Tentu kita duduk malam ni. Illa, kecuali turun ke atas mereka para malaikat. Membuka sayap rahmatnya, rahmat Allah kepada kita semua, dan memohon keampunan bagi mereka yang duduk di dalam majlis ilmu. Yang ni sebab tu kelebihan mengaji, tuan-tuan. Kita main duduk dalam masjid, kita duduk dengan malaikat. Pasal itu Nabi sunatkan kita nak main masjid pakai wangi-wangian. Bukan saja kawan-kawan nak duduk kiri kanan, kita nak duduk dengan malaikat. Malaikat ni dia suka haruman. Kan kita duduk. Tuan-tuan pun kira hebatlah. Pakat sediakan tempat untuk malaikat. Lepas ni kan kosong. Saya pun nak pergi malaikat tu. Melawak ya. Duduklah tak mana pun, sebab SOP kita ni masih jalan lagi. Jaga. Duduklah tak mana. Kita asalkan kita berada dalam majlis ilmu, dapat rahmat Allah, dapat doa malaikat. Lena pun tak apa. Sebab tu saya kalau kuliah orang lena, saya biar api, saya tak marah. Sebab daripada dia lena di rumah, bukan dapat apa. Dia lena dapat doa malaikat, dapat rahmat cukup. Lagipun saya pun tak harap tuan-tuan nak duk main kuliah ni, duk target 2 tahun duk main kuliah masjid, lepas ni nak buka pondok. Tak ada. Nak jadi tok guru. Nak jadi tok guru lagu mana, main ngaji kitab tak bawa. Saya teringat arwah duk Datuk Mak Kamui. Kan dia tinggal kat kita tu, kita kata kan dulu-dulu anak murid main mengaji, anak murid bawa kitab. Pasal tak erti, tok guru tak bawa kitab. Pasal alimnya tok guru, dia boleh syarah, anak murid baca je syarah. Semua orang bawa kitab, tok guru tak ada kitab. Pasal alim macam tok guru. Mai zaman sekarang, tok guru bawa kitab, anak murid tak bawa. Alimnya anak murid lah, bukan tok guru. Kan, bawalah, biasakanlah kita main masjid ni, paling tidak pun buku, buat kita tanda, buat kita tulis 1-2 pengajaran yang kita dapat. Tapi tak apalah kalau tak pun, kita sekurangnya kita dapat doa daripada para malaikat ketika kita berada dalam majlis ilmu. Satu. Yang kedua, lepas sembahyang. Lepas sembahyang, seseorang tu dia boleh duduk di tempat sembahyang dia, selama dia tak berhadas, selama dia tak bercakap benda hak tak elok, dia duduk dalam masjid, duduk tempat dia sembahyang tu, selama itulah malaikat doa kat dia, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah,
ampunkanlah dia ni. Ya Allah, rahmatkanlah dia. Ya Allah, berilah taubat pada dia. Malaikat minta. Lepas sembahyang. Sebab tu tuan-tuan perempuan jangan biasakan diri kita lepas-lepas bagi salam cuih bangkit terus lari. Jangan. Duk saat bagi sempat kita dapat doa malaikat. Berharga ni doa malaikat. Kadang-kadang orang jemaat lah, tu imam baru bagi salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Brum, dia start dah wai suku dah. Baru salam pertama. Allah, itulah kesempatan kita untuk dapat doa malaikat, doa yang pasti Allah Ta'ala terima. Dan lagi bulan Ramadan, bulan yang nak main ni, siang malam kita di dalam doa malaikat. Tuan-tuan, sebab tu Nabi kata, siapa yang duduk dalam bulan Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak dapat keampunan Allah, orang ini cukup malang, cukup hina. Sebab Ramadan yang Allah buka pintu keampunan seluas-luasnya, dia tak dapat keampunan Allah, apatah lagi bulan-bulan yang lain. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia yang hina di atas muka bumi Allah. Satu, raghima anfu rajulin zukirtu indahu walam yusalli alayya. Kecelakaanlah bagi seseorang yang bila disebut nama aku di sisi dia, tapi dia tidak berselawat ke atasku. Dia tak berselawat. Dengar orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diam. Kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Main sembahyang tarawih tok bilai seorang yang duk jerekah sampai 5 betul ayat malam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang lain dia jawab sallallahu wasallam alaihi, sebab kita dengar tok bilai sebut nama Nabi. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Nabi kata, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah selawat ke atas dia 10 kali. Kata ulama, makna Allah selawat yakni rahmat, kasih Allah mai kat kita 10 dengan 1 kita selawat. Sebut sallallahu wasallam alaihi, begitu kan? Ada setengah tempat derah semua, tapi bunyi apa tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam, dia pakai pederah ikut dan. Ya. Sallallahu wasallam alaihi. Satu, orang yang dengar nama Nabi disebut tapi dia tidak berselawat ke atas Nabi. Yang kedua, waraghima anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Kecelakaanlah bagi seseorang yang ada di sisi dia 2 ibu bapa dia, atau salah seorang daripada keduanya masih ada bersama dengan dia, tapi dia tidak berbakti kepada ayah mak dia, di mana kebaktian dia itu akan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam syurga. Tapi dia tak layan ayah dia, mak dia, berbakti dah, maknanya dia sedang tutup pintu syurga yang Allah bagi melalui ayah dan mak daripada seorang anak. 2. Yang ketiga, waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfira lah. Kecelakaanlah bagi seseorang yang masuk ke atasnya bulan Ramadan dan berakhir Ramadan, dia boleh sampai ke akhir tapi dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri hamba yang nak dapat keampunan Allah tu tak ada pada dia. Sebab tu ni Ramadan kena ada persediaan supaya kita dapat semua tawaran yang ada dalam bulan Ramadan. Contohnya Nabi kata apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan Allah, dua, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa. Ni kita duk tunggu nak puasa lagi 6 hari ni pasal apa? Pasal nak melaksanakan tuntutan iman. Kita orang yang beriman. Perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Makna nak tunai kefarduan sebagai seorang hamba. Hak ni. Dulu-dulu kadang-kadang tengok orang tua kita ada juga yang silang. Cucu tanya tok dia, tok pasal apa kita kena puasa? Dia pun jawablah, nak raya kena puasa lah cik oi. Jadi kawan ni pun puasa pasal nak raya. Dak, imanan pasal kerana iman. Hak tu, ni kita bersedia keimanan kita untuk menerima perintah Allah yang besar, iaitu puasa Ramadan. Satu. Yang kedua, wahtisaba, dan orang yang mengharapkan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, didik dan bina jiwa kita sekarang ni, jiwa yang mengharapkan Allah. Melalui Ramadan ni apa yang kita nak harap? Kita nak harap rahmat Allah, kita nak harap keampunan Allah, kita nak harap syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Bulan puasa kita, sebab tu kita doa. Dua benda doa, jangan tinggal tuan-tuan sepanjang masa. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Minta kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Doa ni biar sentiasa bermain-main di lidah kita. Tak boleh Arab Melayu. Allah faham lah kau. Makna yang pertama, banyak minta ampun ke Allah. Yang kedua, minta syurga Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan, kami minta daripada Engkau syurgamu ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada neraka-Mu. Ni dua benda ni. Satu, minta Tuhan ampun dosa. Tiga, yang kedua, minta kita masuk syurga. Yang ketiga, minta Allah jauhkan daripada neraka Allah. Itu tanda kita mengharapkan Allah. Dan puasalah sebagaimana puasa orang yang mengharapkan Allah. Makna puasa tu betul-betul puasa. Kan? Sebab tu Imam Ghazali dia kata ada 3 jenis puasa. Satu dipanggil puasa awam. Kan? Puasa awam ni puasa orang biasalah. Puasa ni dia hanya tak makan, tak minum aja. Pantang larang puasa dia belah habis. Puasa-puasa mengata pun boleh tahan. Puasa-puasa aurat dedah. Sebab tu jaga. Takut Allah tengok kita duduk dalam bulan puasa pakai ketat, melawan Allah. Adakah orang yang harapkan Allah lagu ni? Pakai ketat bulan puasa, baju ketat, jaga pasal Ramadan. Kita duduk heran orang kumur ramai sangat. Rupanya dia jual buah betik, dia pun pekat, tak tahulah. Jadi jangan bagi kita ada sifat yang menghalang Allah pandang kita sebagai orang yang mengharapkan Allah. Pasal elok. Awam ni dia puasa kadang-kadang sembahyang pun tak, tapi puasa. Jadi tak ada ciri-ciri mengharapkan Allah. Yang kedua, puasa khusus. Khusus ni orang yang menahan diri dia daripada lapar dan dahaga, dan menahan juga diri dia daripada segala larangan dan pantang larang puasa. Mulut dia bukan saja puasa daripada makan dan minum, tapi mulut dia juga berpuasa daripada bercakap benda-benda yang tak elok. Qaulaz zur, benda-benda yang tak baik. Dia pegang hak Nabi kata, bila orang maki kamu, orang kata kat kamu, jawab kat dia balik 2 kali, inni shaim, aku puasa, aku puasa. Tak balas. Pasal nak jaga mulut dia, berpuasa daripada berkata benda yang tak elok. Mata dia berpuasa, kaki tangan dia berpuasa,
Ni barulah nampak cara puasa hamba yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi martabat puasa yang paling hebat. Mudah-mudahan kita naik ke martabat ni tahun ni. Dipanggil puasa khawas ataupun puasa khususul khusus. Orang yang menahan dirinya daripada makan dan minum puasa, dan menahan diri dia daripada segala larangan puasa macam had nombor 2 tadi, tapi ditambah lagi dengan amalan-amalan tatawwu', amalan sunat yang lain, sedekah, baca Quran, berzikir, beri makan orang berbuka dan sebagainya. Semua dia sentiasa cari nak buat. Ini barulah terbaik. Ini barulah Allah tengok kita betul-betul. No? Malam sembahyang, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam beribadat malam dengan iman dan mengharapkan Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Biar ibadat kita tu, bayang tarawih kita tu, biar Tuhan tengok kita ni orang yang harapkan Allah sungguh. No? Ni nak kata 20 pun dah, 8 pun dah, 4,5 dia belah balik dah. No? Mazhab apa tak tahu. Jadi Tuhan tengok kita tak bersungguh dalam mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita duduk dalam suasana Tuhan tengok kita harapkan dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, banyak hadis. Antaranya kelebihan yang Allah bagi kepada kita, Allah tak bagi kepada umat-umat dulu. Hadis daripada Jabir, kata Nabi SAW, uqtiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Diberi kepada umat-umatku pada bulan Ramadan 5 perkara yang tidak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum aku. Hanya kita aja dapat. Ini hebatnya Ramadan. Satu, iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazarallahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'azzibhu abadan. Satu, apabila masuk saja malam pertama Ramadan, Allah pandang kepada mereka sebagai pandangan rahmat. Dan siapa yang dipandang rahmat kasih oleh Allah, dia tidak diazab selama-lamanya. Ni yang Nabi minta, balighna Ramadan, temukanlah kami dengan Ramadan. Sebab masuk kita malam tu, Allah pandang kita lain, dengan pandangan rahmat. Rahmat ni makna Allah pandang dalam bentuk kasih kepada kita. Dan siapa yang Allah kasih, dia tidak akan diazab. Itu satu. Yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa semasa puasanya terlebih harum di sisi Allah daripada haruman miski. Miski ini haruman kasturi yang wangi, kan? Sedangkan kita bau tak apa syok, tuan-tuan, tu di sisi kita. Tapi di sisi Allah, kalau begitu Allah Ta'ala suka hak busu-busu, dia baca kot tu pula dah. No? Yang harum tu pasal apa? Macam mana bau mulut kita boleh terjadi macam tu bulan puasa? Sebab kita berpuasa, kan? Sebab apa seseorang itu berpuasa? Sebab perintah Allah, ketaatan dia kepada Allah. Hak ni yang wangi di sisi Allah, kan? Sifat taat kita tu, walaupun mulut bau tak enak, tapi di sisi Allah harum. Kerana itulah bau seorang yang taat, patuh menjunjung perintah Allah, meninggal makanan dia, meninggal minuman dia, meninggal syahwat dia, semata-mata kerana Allah. Itu yang harum. Sebab tu kita, tuan-tuan, dimakruhkan gosok gigi selepas gelincir matahari ketika puasa. Nak gosok sebelum zuhur. Lepas zuhur biar. Harumnya mulut kita di sisi Allah, haruman ketaatan.
Sebab puasa, sebab tu Allah kata as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagi aku, akulah yang membalasnya. Orang yang betul-betul puasa, dia betul-betul kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, dia tak boleh puasa. Tidak, tuan-tuan. Duduk di rumah, siapa ada di rumah? Keluar bolehlah, orang ramai kita buat letih apa semua. Balik rumah tak ada siapa lah, tinggal tok dengan tok wan di rumah. Anak cucu semua, menantu semua tak ada, tinggal tok dengan tok wan. Tok wan ni boleh kata sampai tengah hari, tok hang rebui Maggi kita makan duk. Kan boleh, bukan ada siapa tahu. Tapi tak buat pasal apa? Tu yang kata as-saumu li. Puasa tu kerana Allah, kerana taat kepada Allah. Sebab tu harum mulut orang yang berpuasa. Kemudian fa innal malaikata yastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Saya cerita dah tadi, para malaikat mendoakan kepada umat-umat Nabi SAW pada setiap hari, siang dan malam. Dan yang keempat, fa innallaha ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka an tastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan syurganya. Kata Allah, ista'iddi, bersedialah kamu, wa tazayyani, dan berhiaslah kamu, li ibadi, untuk hamba-hambaku yang berpuasa, yang taat kepadaku. Makna Allah nak bagi syurga, tuan-tuan. Sebab tu dalam banyak-banyak pintu syurga, ada satu pintu syurga nama dia Ar-Rayyan. Tidak masuk pintu ini melainkan orang-orang yang berpuasa. Maknanya Allah nak bagi syurga kepada kita. Allah kata hampir dah, dekat dah, umat-umat Nabi Muhammad kita semua ni, an yastarihu, mereka akan berehat, min ta'abid dunia, daripada kepenatan dunia. Penat dah di dunia, dia taat kepada Allah, taat menyembah Allah, buat perintah Allah. Ramadan ni mereka sanggup meninggal lapar dan dahaga, mereka nak berehat di sini. Ila dari, ke syurgaku, wa karamati, dan kemuliaanku. Maknanya Allah nak bagi syurga pada kita, tuan-tuan. Kemudian yang kelima, syurga ni ada satu riwayat lain menyebutkan al-jannatu mustaqatun li arba'in nafarin. Syurga merinui 4 jenis manusia. Kan? 4 jenis orang. Satu, talul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Syurga rindu kat dia. Sebab tu tuan-tuan, berkawanlah dengan Quran, dampingi Quran, baca. Bulan Ramadan kita buat benda ni, kan? Inilah sifat orang yang dirindui oleh syurga. Satu. Yang kedua, wahafizul lisan, syurga rindu kepada orang yang menjaga lidahnya. Orang yang nak cakap, dia fikir banyak kali, aku kata ni orang merasa dah, orang sakit, orang terasa tersentuh dah, sakit hati dah, dia fikir banyak kali, elok baru dia kata. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ada benda baik yang dia nak cakap, dia cakap. Tak ada benda baik, dia diam. Ni hafizul lisan, orang yang memelihara lidah. Yang ketiga, as-saimu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, syurga rindu kat dia. Tuan-tuan, ni riwayat lain. Dan yang keempat, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. 4 jenis manusia ni syurga rindu kat dia. Bulan puasa, bulan Ramadan, kita miliki 4-4 ni, kan? Kita orang yang baca Quran, kita orang yang jaga lidah, kita puasa Ramadan, dan kita memberi makan orang yang berbuka puasa, orang yang lapar. Disebut beri makan orang lapar. Mana ada orang puasa kenyang, semua lapar. Kita beri makan orang berbuka, syurga rindu pada kita. Dan yang kelima,
idza kana akhiru lailatin ghafara lahum jami'an. Apabila sampai di akhir Ramadan, Allah beri keampunan kepada mereka jami'an, semuanya yang berpuasa, yang menjunjung perintah Allah. Seorang sahabat Nabi tanya, faqala rajulun minal qaum, seorang laki-laki dari satu kaum, dia kata Nabi, ahiya lailatul qadr, adakah yang kau maksudkan tu adalah Lailatul Qadar? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, bukan. Lailatul Qadar cerita lain pula. Yang ni kan memang Allah nak bagi, alam tara ilal ummal ya'malun fa iza faraghu min a'malihim wuffu ujurahum. Tidakkah kamu tengok, kamu tahu kan, pekerja-pekerja, orang yang bekerja, tukang ke, petani ke, apakah, mereka buat kerja, fa iza faraghu, bila selesai kerja mereka, min a'malihim, daripada pekerjaan mereka, lalu mereka diberi upah. Lepas kata bagi upah. Jadi begitulah dengan kita, maksudnya bila akhir Ramadan maka Allah bagi keampunan. Riwayatnya dia menyatakan aitqun minan nar, Allah Ta'ala bebaskan daripada neraka Allah. Bebas makna selamat daripada neraka. Bila selamat daripada neraka, ke mana kita? Tak lain dan tak bukan adalah syurga Allah. Sebab di akhirat ada dua, syurga, neraka. Dia tak ada tempat ketiga. Maka inilah anugerah terbesar Allah, dan inilah yang kita nak cari dalam Ramadan yang tak berapa hari lagi. Tuan-tuan, saya ulang balik, marilah kita mencari dalam Ramadan ini, satu, rahmat Allah, kasih Allah. Yang kedua, keampunan Allah. Yang ketiga, pahala Allah. Dan yang keempatnya adalah syurga Allah. Inilah dia target kita dengan Ramadan. Dan marilah kita bersedia dengan persediaan iman dan jiwa yang mengharapkan Allah, bina benda ni untuk menerima dan menghayati Ramadan. InsyaAllah Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan untuk sama-sama kita memperingati semula. Kita tahu dah tentang Ramadan ni, cuma kita nak seorang bercakap, hak lain dengar, dia ingat baliklah, hak lain-lain kan tiap-tiap tahun kita duduk dengar. Semua ni kita nak semarakkan dalam diri kita supaya kita seronok dengan Ramadan, sebab kita tahu ma huwa Ramadan, apa itu Ramadan. Lau ta'lamu man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang gembira, yang seronok dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Tuan-tuan, tapi nak sampai tahap nak seronok, nak mengharapkan Ramadan, itu payah. Melainkan ada mujahadah dalam diri kita, persediaan dalam diri kita untuk menerima kedatangan bulan yang mulia ini, insya-Allah. Cukuplah sekadar tu. Terima kasih banyak pada pentadbiran Masjid Daerah Batu ini di atas jemputan. Lama tak main masjid ni, Covid 2 tahun. Lepas tu sebelum tu rasanya 4 tahun dah tak nak main. Jadi tuan-tuan ambil lah apa yang saya sampaikan, baik-baik simpan. Sebab nak beli main pula 4 tahun pula. Melawak kan, orang masjid marah dia, beri tak mau main dah. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.